cikgu bertanya 5 perkara saja. Bukan 10. 10 Sheila. Sebab satu dekat dapat dah. Oh. Masa sama? Mana kan? Apa ni masalah kenapa? Sheila boleh mula dah Sheila. Kejap Okey. Dah record dah? Dah. Dah record dah? Tak naik pun record ke kamera? Kejap Selamat sejahtera cikgu. Dan terima kasih kerana sudi menjadi untuk sudi terbuka pada hari ini untuk tugasan berkumpulan kami itu subjek DMP 3093 Kronologi Bahasa Melayu. Sebelum mulakan temubual, saya akan memperkenalkan diri. Saya Sheila Joseph, Alkarikos ISM Pengajian Malaysia dengan Pendidikan. Okey, saya serahkan kepada kawan yang lain untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum cikgu. Silap. Selamat petang cikgu. Saya Nur Fadli binti Abdullah dari Kesusasteraan Melayu. Selamat petang cikgu. Saya Juliana binti Mat Saman daripada IS Sejarah. Selamat petang cikgu. Saya Siti Nur Ayuni binti Ramjan dari ISMP Bahasa Melayu. Selamat petang cikgu. Nama saya Nurmalita binti Ismail. Saya dari ISMP Kesusasteraan Melayu. Boleh tak cikgu nak sedikitlah latar belakang cikgu sebelum kita memulakan sesi temu bual? Ya. Okey, jadi sebelum tu Siti Nur Ayuni. Boleh tengok muka ke? Nampak muka pun. Boleh dengar suara cikgu tak? Boleh cikgu. Boleh. Boleh. Boleh dengar. Okey, kalau tak jelas beritahulah. Baik. Okey, baik. Untuk sebelum tu ni macam mana ni? Ni nak serius ke nak santai-santai ni? Santai-santai boleh cikgu. Santai-santai. Santai ya. Cikgu pun dah buat juga kalau dia temu bual macam ni. Itu dah Siti. Apa khabar Siti? Okey, baik. Jadi sebelum kita mulakanlah lebih dahulu cikgu mengucapkan terima kasih kerana menjemput cikgu dalam program anda sesi temu bual bersama dengan cikgu lah berkaitan dengan apa yang ada soalan. Alright. Jadi cikgu ingin kenalkan diri. Saya rasa Sheila sudah beritahu ke? Sheila dah beritahu ke? Jadi tak perlu dikenalkan sangat ya. Nanti Sheila bolehlah sembang-sembang. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan kepada semua bakal graduan ni ataupun bakal pelajar-pelajar universiti ni yang akan datang seorang yang berjaya pada satu hari nanti. Jadi saya adalah Cikgu Stanley Windsor Libau dan selaku guru di SMP Song di sebuah sekolah pedalaman di negeri Sarawak. Jadi kalau sekolah daripada kalangan anda di sini dalam Google ni adalah bekas anak murid cikgu lah.
Sila Joseph. Kenal ke Sila Joseph ni? Kenal eh? Dia Kenal, nakal cikgu. tak Sila ni? Ha? Sila ni nakal ke tak? Budak baik cikgu. Banyak membantu Budak kami. baik. Banyak Baik membantu. cikgu, budak baik. Budak baik ya. So dah dapat boyfriend ke tidak di situ? Dah. Dah ya. Okey, maaf buat saja. Okey, baik. Cikgu dah mengajar selama dekat 19 tahun, iaitu mengajar dalam sport science lah. Seorang guru sains sukan, dan begitu juga selaku penolong kanan tingkatan 6, dan sekarang ni memegang jawatan selaku penolong kanan kurikulum di sekolah. Right? Jadi tak perlu nak diperkenalkan sangat. Cuma kalau ikutkan latar belakang akademik, cikgu bekas pelajar graduasi di Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu di UPM. Jadi masa tu cikgu belajar di universiti tersebut pada tahun 2000 hingga 2003 lah. Lepas tu dipostingkan ke sekolah sekarang ni, SMP So, iaitu pada tahun penghujung bulan 2003, iaitu hujung tahun 2003, tahun bulan Ogos. Itu sejarah sedikit lah mengenai latar belakang tempoh perkhidmatan sehingga kini. Jadi itulah setakat ni. Sehinggalah sekarang ni mengajar anak-anak murid di tingkatan pengalaman mengajar tu banyak. Pengalaman mengajar tingkatan 1, Palihan pernah juga mengajar 4, 3, 5 dan sekarang ni adalah mengajar pra-universiti lah di sekolah ni, iaitu pelajar tingkatan 6. Jadi itulah sedikit yang cikgu nak kongsikan dari segi latar belakang. Kalau nak lebih-lebih sikit tu bolehlah sembang-sembang dengan Sila nanti. Cikgu ni nakal ke tidak. Jadi masih ingat Sila gaya latihan apa dia. Jadi boleh kongsilah. Jadi siapa dan sebagainya. Co-minded. Okey, baik. Untuk pertanyaan jangan seria sangatlah. Cikgu sebenarnya nervous ni kalau disoal oleh pelajar ni. Walaupun dah banyak kali ataupun sudah lama mengajar dan sebagainya, tetap juga sebab nak tahu apa persoalan pelajar ni. Cikgu boleh jawab tidak ni? Kalau boleh jawab, nanti cikgu serahkan kepada anda semualah. Sekarang ni banyak kan pelunjuk tangan tu, tengok saja bukan handset, dah ada lah maklumat tu. Alright, so itu saja, saya serah balik kepada anda semua. Terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Okey, kita akan mulakan bagi soalan yang pertama. Saya serahkan kepada kawan saya untuk menanyakan soalan yang pertama. Okey, cikgu Nanti bersedia. cikgu jawab dalam bahasa Iban ya. Dalam bahasa Iban ya? Ya. Nanti cikgu jawab dalam. Dalam bahasa Iban. Tak beritahu awal ni dalam bahasa Iban cikgu. Saya sudah beritahu. Cikgu lupa. Tak. Kalau cikgu berbahasa Iban dengan Sila, okey. Ini berbahasa Iban dengan rakan-rakan yang lain daripada kami, minta maaf lah. Bukan apa. Cikgu kekok juga. Faham ke tidak ni nanti? Nanti saya tolong translate cikgu. Okey. Alright. Okey, harap soalan tu tak susah sangat lah. Tidak. Soalan senang cikgu. Okey, jadi selamat lemai semua. Faham ke tidak ni? Selamat Saya petang. cakap selamat petang semua. Nur Fadli, Juliana, ada nama Iban Juliana sebenarnya. Okey, baik. Okey, kita belakanglah ya. Cikgu pun sebenarnya lepas ni ada inilah di sekolah lepas ni. Okey, kita memang boleh beritahu berapa lama masa yang ditetapkan? Dalam 1 jam ni lah cikgu. 1 jam ni lah ya. Okey. Alright, so boleh teruskan lah. Right. Mana yang cikgu boleh jawab, nanti jawab lah ya. okey baik cikgu. Alright. Cikgu bersedia untuk soalan pertama? Ya. Kalau nak menjawab, kalau nak soal ni dah lah mengarahkan cikgu bahasa Iban. Yang soalan pun bahasa Iban juga. Saya orang Kedah cikgu. Oh, orang Kedah. Ha. Oh, Mai datang Sarawak. Mai Penang kan?
Orang Orang Kedah Kedah cikgu. main-main ya? Ha? Oh, okey. Saya Orang pun Kedah Kedah. main-main. Oh, ni main orang Penang ya. Okey. Baik. Teruskanlah, saya faham. Sorry, Okey. gurau. Tak apa cikgu. Okey, soalan pertama, apakah perayaan utama yang disambut oleh masyarakat Iban? Aduh, ini bahasa Iban ke bahasa Melayu ni? Okey, baik. Terima kasih ya ke sudah bertanya ke soalannya tadi. Ianya pelajar universiti bernama Nol Fadli Abdullah, betul ya? Jadi terima kasih Pak Iman sudah bertanya soalannya tadi. Jadi untuk orang Iban, perayaan yang paling dirami atau ke dijaga orang, disambut orang, lebih maya nama orangnya tadi, maya kita kan itu perayaan punya tadi. Jadi hanya perayaan dikumai Gawai Dayak. Mendengar ke Gawai Dayak? Nama dikumai orang Gawai Dayak. Jadi Gawai Dayak lah antara perayaan yang dekat di Intu atau dirami oleh bangsa Iban. Jadi kaitan Iban ada pengikut Gawai, ianya Gawai itu diintu oleh semua orang berbangsa Dayak yang tertinggal di benua Sarawak tadi. So untuk menjawab soalan dalam bahasa Iban tadi, dikumai ke nama perayaan yang disambut oleh orang Iban, ianya perayaan Hari Gawai. Atau dikumai kita pesta Gawai. Gawai itu, perayaan itu adalah pesta. Jadi perayaan Gawai, pesta Gawai. Jadi bisa nama kita Nol Fadli, Juliana, Nol Malita dan Siti Nol Ayuni. Nombor reti nama otak aku. Nak. Cikgu saya kata perayaan utama yang disambut oleh masyarakat Iban iaitu perayaan Hari Gawai. Dia kata perayaan ini rami itu maksud Gawai Keamatan, pesta. Pesta itu adalah perayaan. Dia kata tadi perayaan Hari Gawai ini bukan disambut oleh masyarakat Iban saja, tapi disambut oleh semua masyarakat Dayak di Sarawak. Itu saya sebagai peringkas saja. Okey. Faham. Okey, faham. Ni permintaan ni. Nol Malita, boleh ulang balik ke? Nama otak yang disebut sila tadi. Nanti kahwin dengan orang Iban kot. Cikgu tak jauh sangat tu. Saya orang Kelantan. Oh, orang Kelantan. Ada juga guru Kelantan di Sarawak. Mengajar di Sarawak. Okey, baik. Okey. Dah menjawab itu tadi. Alright. Okey, untuk soalan kedua, pada pendapat cikgu, apakah tujuan berkunjung ke rumah saudara mara semasa sambutan perayaan yang disambut? Tujuan berkunjung mengunjungi itu. Okey, baik. Terima kasih Nol. Nuan sudah bertanya tadi. Jadi tujuan Hari Gawai atau ke Maya Hari Gawai tadi kami orang Dayak atau ke orang Iban nemuai ngagai sitik-sitik rumah atau ke leban Gawai ke tadi di itu bak rumah panjai kebakarnya. Tetapi leban ke dia dunia sudah mangsayang. Jadi Gawai itu bukan minat disambut sitik atau ke dalam sebuah rumah panjai. Ia juga bisa disambut bak sebelah pasal, bak pandai, atau ke dini-dini dua. Lepas bisa juga orang ke Dayak ke tadi, ia ke bekerja jauh, nada wilayah kulai, ketika tadi mengtanya nak wilayah bisa cuti, atau ke semai kita nada cuti. Jadi lebih banyak Gawai itu tadi cukup kami
Jadi tuju maya ke berkunjung atau ke ngagai rumah-rumah kita ianya kena ngawal rapat diri sendiri taban belayan serta lebih lagi leban kediri menjadi ajak diri menjadi kata leban bisik kedai yang lagi ngagai menuar bukai. Jadi ajak yang lagi kadang-kadang tidak kahwin kata nak jauh ya. Kadang-kadang takiah 2-3 pintu nak kata tidak nak kata. Jadi lebuh maya berkunjung tu tadi nada lebih hari kena ngawal rapat antara diri sendiri antara diri sendiri udahnya antik bak rumah panjai dekat ngawal kita diri sesama tinggal bak rumah panjai. Jadi nyak meh tuju ya ke benar lamat bak nemu aku. Jadi antik bisik nama-nama lagi sila nama khia agak sila pun bisik agak pengalaman tentangnya. Jadi aku berasa cukup agak tak nerang kata. Lepas daripada aku no faham kena Siti no Ayuni tu macam blur je mata dekat aku. Juliana pun ninga-ninga semadi ni agak nak ngaruk kepala sebab aku. Nyak no padli dalam banyak kena kawaknya padam kia nya video. Okey. Jadi harap faham lah ya. Itu dah muncul balik. Dia sembunyi tu tahu sebab tak faham tu. Jadi okey sila teruskanlah sila. Cikgu, saya faham rumah je. Rumah. Tak faham cikgu. Dia kata tujuan utama kita kunjung ke rumah waktu perayaan, dia cakap sebagai tanda untuk mengeratkan hubungan. Macam korang sambut Hari Raya Aidilfitri tu, sebab ada juga adik-beradik yang jauh, kadang-kadang tidak dapat serta juga, tapi kalau ada juga yang kahwin satu rumah panjang, jadi diorang boleh lah untuk datang untuk menziarahi keluarga yang terdekat. Macam tu dia macam tujuan utama dia memang untuk mengeratkan hubungan antara ahli keluarga. Kalau dengan orang rumah panjang, kita akan mengeratkan hubungan sesama rumah panjang. Contoh dia, biasanya diorang akan melakukan aktiviti gotong royong. Korang faham? Saya bagi sebuah ringkas. Nanti kalau buat translate saya boleh buat balik translate ke bahasa Melayu. Ya. Cikgu tu kekok juga nak terang bahasa Iban tu. Memang takut tak faham. Okey tak apalah. Tapi itu memang kamu punya flow dah kan. Okay, alright, terima kasih. Okey, sekarang saya akan tanya cikgu soalan. Ya, terus ya. Okey, apakah tujuan utama perayaan disambut oleh kaum Iban setahun? Okey. Baik, apakah tujuan utama perayaan bahasa Iban? Jadi terima kasih pengajar sila sudah bertanya kepada pengajar tadi. Jadi tujuan utama perayaan atau pesta gawai atau keamatan gawai kita tadi itu tiap-tiap tahun ianya kena neneng ke tidak ke pengawal lebih lagi pengawal umai sudah gelak apa semua nama ni tadi dekat lepas tadi menuai padi korang. Jadi sudah tidak menuai padi tu tadi, jadi perayaan tu tadi dulu itu lepas kena bunyi korang tadi kena tidak media kerimpu ngarami kerimpu gagal kerimpu kedegau dah boleh padi nak santai. Jadi kedua lagi kena tidak tadi menyedia kerimpu megah dekat Bumai, lalu dekat Bertamai, dekat Melabuh, Bumai ke tahun demi tahun bunyi korang tadi. Jadi nyaman antara tujuh gawai itu tiap tahun. Dia tu sajak kita nemu seni asal itu nama peluang gawai itu tadi tujuh yang sebenarnya itu kita belak nemu dia nak kena menghormati bunyi korang kena berbahasa kena ngerami ke orang sudah gawa orang sudah bumai. Jadi sudah bumai maya tu tadi tidak ya baru dah lepas nama korang tahu kalau nanti dikumai dalam bahasa Melayu sudah menuai padi. Kemarin pesta padi lah.
Jadi apabila rumah pesta padi itu tadi tidak yang gagal ke diri, boleh rumai boleh hasil padi ke lumayan punya. Jadi dunia tu baru dia tahu nantu mayuah orang yang boleh rumai. Lepas dunia dia tahu dunia kemarin moden. Dunia moden. Jadi apabila rumah moden tu tadi mayuahlah tidak yang mintu tu misiah ke adab sikit yang setiap tahun perlu diintu punya tadi. Jadi ngajaklah ke di kongsi katung bagi kita sila terutamanya kena kita ngenang kena kita media kejerempu dekat Bumai dari tahun ke tahun. Nyak bertuju jadi tuju sebenarnya tadi media kejerempu kudah Bumai lalu media kejerempu dekat Bumai. Nyak Bumai pertama berubah. Mula adanya lagi nuan sila ngerintai dengan dalam bahasa Melayu. Dengar kawan dengan ngemuk yang belum kawan dengan benar sebenarnya. Okey sila. Terus ke sila. Okey, cikgu saya kata tujuan utama perayaan Hari Gawai ini disambut adalah untuk sebagai tanda kesyukuran. Kesyukuran selepas musim menuai padi. Itulah tujuan utama dia sebab kita sudah mendapat hasil yang dikeluarkan sepanjang kita bersawah. Bumai itu adalah bersawah. Jadi itulah tujuan utama dia memang sebagai tanda kesyukuran. Yang tujuan kedua lagi cikgu saya kata sebagai tanda persediaan untuk musim bersawah juga. So bertambak tu atau apa macam mana? Menanam padi. Bertambak tu adalah menanam padi. Okey, saya akan tanya soalan yang kedua cikgu. Di manakah biasanya tempat orang Iban menyambut perayaan? Okey, di manakah biasanya tempat orang Iban menyambut perayaan? Okey, baik. Nua, tahun kedini Nua, orang Iban selalu menyambut hari Gawai tadi. Jadi Nua orang Iban ke buah ke. Itu hari Gawai itu ianya bah rumah panjang. Jadi aku usua ya, lapan orang Iban tu tadi tidak ya sikit yang dia berumah panjang. Nemu de penyaknya Siti Nur, ini nama dikumai rumah panjang. Nama dikumai rumah panjang. Jadi semua kita ditahu dah kalau nemu yang di rumah panjang. Jelana, no Malika, bisa kalau nemu yang di rumah panjang kita. Apa cikgu? Nah. Rumah panjang. Di sekala nemuan negara rumah panjang, maksudnya pernah berkunjung ke rumah panjang sebelum ni? Tak. Tak pernah. Tak. Jadi sebelum dikongsikan lebih lanjut berkaitan dengan itu, nanti kalau ada masa nanti dah reda-reda keadaan kita, datanglah ke rumah panjang bersama dengan Sila ya. Tahulah Ada rumah panjang juga. Sila pun tak ada rumah panjang. Aduh. Okey, baik. Menjawab kepada soalan tadi. Jadi Gawai itu tadi kemayu hadir di itu rumah panjang. Laban nama tuwe, laban orang Iban tadi mayu dia rumah panjang. Jadi orang ke dia berumah panjang itu tadi sajak ya rumahnya panjang, kadang-kadang nak mayuah orang dia nanti kai maya musim hari Gawai, Gawai. Lepas nama kebuah tidak ya pun ngiga banyak, ngiga anak rezeki, kena nupe keluarga, jadi tidak ya pun dulu berkah ke luar negeri. Hari kemarin kami luar negeri tahu bekerja ke Senanyung, sebelah menua daerah-daerah Pak Negeri Sarawak, ya tahu sudah Kuching, Sibu, Tafkid, ya tahu ini doang janji undir ngigak belanja untuk nabung keluarga menyesuaikan. Jadi nyaman sebuah Gawai itu tadi yang selalu amat itu yang rumah panjang. Jadi bunyi kepada cikgu tadi ada yang main di itu rumah panjang, dapat jatuh kita bertemu
no mayuh ke zaman moden nya pun sila matahari pun ada rumah panjai semua dini yang telah tentu kalau ini tentu pak rumah dibeli keluarga pak pasal pak panal dia ni ada itu jadi ajak dia mintu gawai pak rumah panjai terkait bisik beda lah tahu perasaan banyak mintu pak rumah panjai tahu kebapan lapan bab penemu tahu pengalaman cikgu kalau mintu gawai atau pegawai bak rumah panjai tetap juga bisa pengalaman mintu gawai bak pasar atau ke bak bandar di kawasan perumahan di bandar. Ini kita pernah menyambut perayaan di bandar bukan di rumah panjang. Jadi cikgu dekat fungsi penemu. Nama di rumah kita yang tadi menyambut hari gawai bak sebelah pasar atau ke rumah panjang. Jadi pengalaman cikgu mintu bak namanya ini kita pesta gawai rumah panjang lebih nyamai lagi, lebih seronok lagi, lebih meriah lagi. Nama kedua lebar rumah panjang kita nemu kita menolak pengendiri sepas setiap pintu pintu ilik pintu lu kita udah nemu tahu pengendiri kita udah nemu gagai rumah panjang pengendiri serta kita nemu nama program atau pengrami atau kebunga sesama pengendiri rumah panjang. Jadi yang pemerintah ya mintu rani hari gawai dayak tu buat rumah panjang. Jadi fungsi juga lagi kita gawai bak pasar atau ke bak bandar. Jadi cikgu pun kalau tidak mintunya di bandar cukup nadai penyamai sekali. Nama sebuah bayarnya rumah kedua cikgu bergawai ke sebelah pastinya tadi dia berbangsa Cina dia juga berbangsa laut. Kita sudah ketemu sila nama pemain bangsa laut sila. Lagi di nerang itu tidak ya. Baik nama tu bah dia nak nyamai laban nyak tadi kan. Pihak bilik antara faham tidak ya. Kak tidak ada berkunjung ada kita. Rumah siti rumah perumahan tadi. Yang dia pun nak nyamai aku tu tadi laban orang setiap bilik yang kata nak pasal kita buat rumah panjang. Nanti buat rumah panjang, pelengak keluar pintu ruang, lalu ke kemedak ruang, capuah orang. Jadi nanti nak bila pasal tu buka tu pintunya, pedak gate aja depannya. Jadi sunyi megah. Nada meriah. Nyambut malam 12 tengah malam ni tadi seminar bunga pengandiri aja. Laban nyak tadi kan. Not happening orang. Jadi nyamah antara saya dikongsi ke majau atau cikgu. Jadi menjawab key nagai soalan yang tanya tadi. Jadi hari gawai itu tiga kemayuh nagai lebat lagi di itu bak rumah panjang. Berapa baru menjelaskan sila? Cikgu saya kata perayaan ini memang disambut di rumah panjang. Tapi cikgu saya tadi juga dia ada menyambut perayaan antara menyambut perayaan di rumah panjang dan di bandar. Dia kata menyambut perayaan di rumah panjang dari kawai itu lebih seronok daripada di bandar. Kata sebab kat rumah panjang kita dapat berkumpul bersama dengan orang yang lebih ramai, so kita boleh mengeratkan lagi lah hubungan kita dengan orang di sana. Tapi dia ada kongsi juga pengalaman dia kat bandar. Dia kata sebab bukan Iban saja yang sama satu perumahan, kawasan perumahan yang sebelah tu orang Cina, sebelah tu orang Melayu. Jadi datang ke rumah dia cuma rasa dia tidak sama seperti di rumah panjang. Kan rumah panjang dia lebih meriah sebab banyak aktiviti yang dapat disambut bersama-sama. Itu saja. Buat saya kawan saya yang lain. Seterusnya soalan saya, berapa lamakah perayaan tersebut berlangsung?
Boleh ulang balik bilang macam mana soalannya? Dia kata Ada berapa lama? kasih-kasih. Oh, tanya berapa lamakah perayaan Hari Gawai itu berlangsung? Okey. Ni pelama gawai tu di Indo. Jadi terima kasih Nagai Jurana bertanya ke soalan. Jadi hari gawai itu begitu bisa dua lepas pelama. Jadi aku dekat berjurai ke pelama gawai itu dekat itu. Jadi dua penglebas yang ada. Satu sebenarnya gawai itu nyadi, ngau pemuda gawai itu nyadi. Jadi gawai itu tadi nanti dikemai sebedau. Untuk dikemai kita sebedau, untuk persediaan sebedau menjelang pesta gawai, ianya timpuhnya selama sebulan. Dekat dengan Kediri untuk warga gawai. Jadi muni kurang kena 1 hari bulannya tadi ke udah mayar gawai tadi ke klimak ya, ke puncak hari gawai tadi. Jadi gawainya start pun sampai penghujungnya selama 1 bulan juga. Jadi timpuh gawai itu sebulan sebenarnya ngau sebulan. Jadi mayuh persiapan atau persediaan tadi itu mayang lah. Jadi teman kita tanya ni ke penglama maya hari gawai itu. Jadi penglamaknya ianya dalam masa sebulan gawai itu. Dan kemuncak ya maya itu ianya kena 31 hari bulan Mei. Ianya tahun ni tahun-tahunnya kita berkata tahun kepada 31 malam 31 hari bulan Mei 2021. Jadi maya malam 31-nya tadi semua orang Iban tu tadi, orang Dayak tadi berkumpul. Dekat berkumpul nyambut 1 hari bulan. Jadi kemuncak ianya tadi ianya kena 1 Jun. Hari gawai itu diintu ngau sepenuhnya. Jadi start hari 1 Jun itu tadi, gawai itu dekat diintu selama 1 bulan. Sepemanyai 1 bulan gawai itu diintu. Laban makwa itu selama 1 bulan. Laban blade turn start hari 1 bulan tadi. Bisa ajak program dekat itu hari pesta gawai itu tadi. Jadi selama sebulannya tadi pesta gawai tadi laknya itu ianya di kemahiran gawai ngilian bidai. Hanya ujungnya. Jadi maya ke pengawak ngilian bidai itu tadi ianya nyak menanda ke paling last hari gawai di itu maya selama sebulan. Dalam tempoh sebulannya gawainya di itu. Tetapi kepada ini tidak itu baik kepada 5 6 rumah baik realistiknya itu itu dalam selama sebulan di selama gawai itu tadi limpah itu ada gawai bisik juga program di kemahiran program gawai yang tunggu bisik juga di kemahiran program gawai mangkung tiang laban bisik sitik menua tidak yang guna pengawak maya gawai itu tadi tidak yang guna pengawak gawai yang tu gawai mangkung tiang lalu diserta sudah sekali. So sepemanjangnya dalam 1 bulannya tidak yang atur pengawak tidak ya bila tidak. Jadi penghujungnya tadi ya di kemahiran gawai milion dia. Ngajaklah saya kat dikongsi cikgu lah dari mayang di kuah gawai. Jadi yang nak disambut sudah lebih dalam masa sebulan. Yang nak bulan Jun. Okey, terima kasih.
cikgu cakap perayaan Hari Gawai ni biasanya disambut dalam masa 1 bulan. Dia cikgu saya juga ada kata Gawai ni dalam masa 1 bulan tu boleh berakhir bila-bila masa pada penghujung bulan Jun. Dia ikut persetujuan rumah panjang. Contohlah kalau rumah panjang tu nak dia habis pada 25 Jun, dia akan habis pada 5 Jun. Tarikh habis pada Milin Bidai. Milin Bidai ni adalah penutupan gawai. Kita tutup tikar. Di Bidai itu adalah tikar sebenarnya. Tapi itu adalah memang Milin Bidai lah. Dia biasalah memang kalau gawai ini memang 1 bulan. 1 bulan bermula daripada 1 Jun sehingga berakhir pada bulan Jun. Itu saja. Soalan saya yang seterusnya ialah apakah persediaan utama yang dilakukan oleh masyarakat Iban menyambut perayaan Hari Gawai? Okey. Siapa ke bertanya soalan dia tadi? Nabda Wan. Siapa tu tadi? Kedek bertanya ke tadi. Lita. Juliana. Juliana bertanya ke soalan. Okey, jadi soalan yang ditanya tadi adalah berkaitan dengan apakah persediaan betul sebelum menjelang Hari Gawai. Betul tak Juliana? Okey, jadi Betul cikgu. ya. Untuk orang Dayak atau Korban sebenarnya sudah yang mintu atau penyambut Hari Gawai tadi kena 1 Jun. Jadi kena 1 Jun. Jadi bunyi daripada satu hari pun tadi persiapan tidak yang ngambil masa sebulan tidak ya media berimpu dekat mintu Hari Gawai. Jadi antara saya ke disedia tidak ya maya sebulan sebenarnya Gawai tadi satu ianya mayuh tidak ya tadi media berimpu bergagak ketua. Bila hasilnya nemu rumah tuwek tidak sebuat nak nemu kelapa. Jadi tuwek tu tadi mesti digagak dalam masa sebulan. Nanti tuweknya nak digagak dalam masa sebulan nak bisa yang pihak silam. Ini manis. Kita digagak seminggu 3 hari sudah Gawai digagak guna manis kan. Ini manis. Nadai pemisah. Jadi tuwek tu tadi, kumai tuwek tu tadi ialah air orang Iban, air adat Gawai Dayak, iaitu wajib tiap-tiap pintu di ngagak air tuwek. Jadi air tuwek tu tadi nanti mulai dalam bahasa Melayu, ianya kumai orang digagak hari pulut. Sudahnya dicampur dengan ragi. Jadi pulut yang sudah masak tu lepas tu dicampur dengan ragi, lepas tu dijeruklah. Orang kata, ini ko dalam bahasa Melayu diperam kita yang tadi ya. Maksudnya kita peram tuak tadi selama 2 minggu, 3 minggu, makin lama lagi makin lah tuak tu. Itu maksudnya. Jadi pertama persiapan maya Hari Gawai, sebenarnya Hari Gawai. Sebulan persiapan persediaan tadi yang bergagak ke air tuwek. Jadi persediaan kedua ianya dikumai orang bergagak ke macam-macam kuih muih. Jadi sama juga kalau Hari Gawai atau Hari Raya sama aja persiapannya. Lebih lagi indah kita bergagak ke kuih muih tadi. Jadi yang tiap orang Dayak jadi kuih perlu digagak atau tersedia lebih lagi dekat nyambut nakai Hari Gawai tadi kumai orang kuih tuan, kuih speed, kuih penganan. Jadi penganan tu tadi dia lagi ya, lepas penganan tu boleh gagak hari 2. Nanti bakal kuih speed, tuan, sang kerawai. Jadi tu mesti digagak dulu tu. Jadi ketiga-tiga kuih orang Iban tadi mesti digagak dulu serta mesti disimpan dalam tin ngai dia lagi nyo tempat semun bunyi kita Iban ngai tempat semun
Jadi selalunya orang Iban beragak ke kuih itu 2 minggu atau ke 3 minggu sebelum hari gawai itu ngadu. Ke perkara kedua. Jadi tidak kini beragak kenyak ya peninggalan kenyak berumah panjai rami maya tidak beragak kenyak. Nampak sudah luai tidak ya beragak ke namanya kue tadi. Ada kemarin kue tuang, semut, macam kue Iban. Jadi ketiga seberapa hari gawai ketiga ianya orang Iban tadi tidak yang dekat begitu rujung. Bersih kerana rumah bak rumah panjang. Tidak bersih kerana rumah bak rumah panjang. Jadi macam-macam program sudah daun oleh tuan rumah sedia rumah panjang. Nama program tadi yang ngatur program bersih rumah tahu bak nalang drinku, bersih bilik drinku, tahu agak hiaskan bak bilik drinku sebedawari gawai. Jadi persediaan yang keempat tu ianya tuan rumah dekat Nanau ke AJK bak rumah panjai dekat bawang nama program atau pengrami maya hari gawai. Nama aktiviti maya disebut maya hari gawai tadi. Persediaan sebedar hari gawai tadi agak program tadi. Jadi macam-macam program lah. Jadi program di dekat aku tu maya gawainya perintah lagi ngajat bertabuh nak sikit asal adat orang Iban atau orang Dayak. Nanti bakal orang Sungai Ulu Kian tidak ya akan ada sapi lalu ngajak juga. Jadi banyak program. Jadi kelima untuk tadi tidak ya dekat bergigak lawak tu nanti bakal remunya. Remunya tidak ada dalam tinggal buat dulu menua ke pedalaman amat. Nanti bakal bunyi. Tidak ya sebenarnya nyambut ada gawai tidak ya dekat urun ke tanah. Ada kumai kita yang tarik ngasuh. Ngasuh tidak tu. Urun tidak lawak ngasuh. Jadi tidak tino yang tidak lawak daun babas mah tidak tino. Jadi tidak kelaki tu pemalam sebelah tanah dalam minggu-minggunya mesti tak pemalam. 5 hari 4 hari mesti tak pemalam. Mesti jauh sikit menuanya. Jauh sikit kan dua tidak ya tak mulai teruk. Jadi kita digigaknya tadi kita jalur-jalur babas mah. Jadi kelawak kita dijempak yang itu hari perayaan. Jadi ukai itu tadi jarang juga disambut namanya jarang disediakan orang bakal pidato lebih ke nombor 5 tadi. Lepas nama sebuah dunia datuk yang modern kayak jalai. Jadi 2-3 hari sebedau program gawai tadi semua orang boleh turun ke pasar. Lepas rumah panjai datuk sudah diakses ngau jalai jarak ke Semek. Dua tidak ya turun ke pasar. Jadi mengajak upaya kuliah dikunci datunya tadi antara 5 upaya disedia ke tidak ya sebedau menyambut hari gawai 1 Jun. Sebedau 1 Jun. Terima kasih. Cikgu Sarah, dia ada 5 persediaan sebelum menyambut hari gawai. Okay, persediaan pertama adalah membuat air tua. Air tua ini umpama macam wen. Air alkohol tu tapi dia diperbuat daripada pulut yang sudah masak dan dicampur dengan ranggi dan disimpan selama lebih kurang dalam 3 minggu. 3 minggu macam tu, 2 ke 3 minggu. Tapi kalau dia makin lama, dia makin kuat lagi lah. Dia memang memabukkan lah. Tua ini memang memabukkan. Okay, yang kedua, juga saya kata membuat kuih muih. Biasanya sebelum hari perayaan sarang semut, saya kan tahu macam mana mesebut di bahasa Melayu. Nanti saya share ke korang gambar dia macam mana. Okay. Persediaan ketiga, gotong royong. Gotong royong ke rumah panjang. Gotong royong ini memang adalah membersihkan semua persekitaran rumah panjang ataupun menghias rumah panjang, menghias bilik-bilik masing-masing.
bilik sendiri. Okey, persediaan yang keempat adalah meeting. Bergempuruk tu adalah meeting. Kita akan meeting sama-sama orang yang tinggal di rumah panjang untuk sebagai panduan melaksanakan aktiviti masa-masa hari gawai. Contohlah kita contoh aktiviti yang biasanya orang akan cadangkan hari gawai itulah ngajar itu merupakan tarian tradisional masyarakat Iban dan bertabuh juga. Okay, yang kelima ini kalau dulu lah yang kelima ini memang famous, tapi kalau sekarang dia sudah bukan tidak tapi jarang berlaku. Dulu orang mencari makanan berburu, cikgu kata nasu itu adalah berburu, dan yang perempuan mencari lauk-laukan macam tu, macam pakis ke atau semualah makanan di hutan yang boleh dimakan. Okey. Tapi sekarang juga sebab sudah moden, jadi 3 hari sebelum perayaan bermula orang sudah pergi ke pasar pergi bandar membeli. Okey, itu saja yang saya ringkaskan sedikit. Nanti kita boleh kalau saya buatkan skrip saya akan terangkan lebih lanjut. Okey, saya serahkan kepada rakan-rakan yang seterusnya. Okey, baiklah cikgu, untuk soalan yang seterusnya, apakah sejarah di sebalik perayaan tersebut? Okey. Sejarah perayaan itu. Okey, jadi terima kasih Siti Nur Ayu ni sudah banyak mengajar yang banyak nama sejarah di sebalik di sebalik perayaan Hari Gawai tadi. Jadi untuk sejarah secara mendalam nak cikgu untuk nemu hingga secara mendalam semina cikgu dekat kongsi dengan kita berniat lah lebih lagi bakal tahun kemaya gawai itu mula di itu. Jadi lebih ke pembacaan cikgu pun kalak megah berkeni pasal gawai itu tadi. Laban cikgu selalu bertanya orang tuai. Cikgu pun kalak megah maca dini-dini hari sumber-sumber maklumat asal usul sejarah pesta gawai itu di Indo. Jadi nak banyak juga tak dikongsi cikgu tentang tu secara mendalamnya tak tentu nemu juga lah minat pabok je ketemu cikgu. Jadi tentang sejarah asal usul gawai itu tadi mulanya di itu kena tahun 1 Jun 1965. Jadi gawai itu mulanya di itu 1 Jun 1965. Jadi sebenarnya gawai itu tadi nak tu di pedak orang ikan tahu maya tahun lah. Jadi lebih lagi sudah juga orang-orang maya ke pemerintah zaman British punya. Maya zaman pemerintahan British supa kalau orang-orang Dayak itu tadi menyuarakan rasa hati sidaya ngambil gawai itu di itu secara rasmi. Jadi mayanya tadi maya pemerintah British dalam tahun 1957 mayanya tadi maya menyikurang maya stesen radio 1957 mayanya tadi bisik orang-orang Dayak atau tadi menyuarakan pendapat tentang maya pemerintah British tadi tidak koloni itu nak bersetuju gawai itu di itu. Jadi sajak pihak mula gawai ke di Indomat ianya tahun 1964. Ianya 25 September
1964. Nyak kali pertama gawai di itu. Kali pertama bukan gawai di gawai di itu kali pertama. Maksudnya diberi kebenaran kerajaan Negeri Sarawak namanya. Udahnya secara rasminya gawai tadi diputus oleh kerajaan Negeri Sarawak ianya kena 1 Jun 1965. Jadi mayanya ni gawainya sampai hari itu diintu tiap-tiap 1 Jun. Jadi 7 gawainya diintu mayanya lebih lagi kena ingat ke orang ke bunyi kuda daripada tubuh tarik lah. Kena ingat ke orang ke udah penat lelah orang yang tarik orang ke udah lelah. Orang ke udah berintu padi bumai tau ke padi huma tau ke padi bukit sawah bunyi kita ya tau di sawah. Jadi ingat tujuh yang tau penyedia kediri dekat bumai hari tahun titik ke tahun titik. Banyaknya di sejarahnya tadi. Lepas kita dekat berbahasa ke namanya tadi antu padi ko kami ban tadi. Banyak kebuah yang dah di sebalik gawai itu tadi ditubuhkan atau ke kemayang gawai itu di itu hari tahun kemayang hari mula-mula tadi. Jadi ngajak ni mengalah penemu tak boleh kongsi satu jadi ada salah juga kita udah research kan lepas bukti dan bukti kita dia lepas pasara tahu dia bisa ngambil bahasa ibad bisa pengajian ibad so bertanya lebih nemu dia lah tentang minat cikgu dekat kongsi nyaman antara tahunnya dan nanti cikgu bisa salah sebutnya tadi ada salah juga kita membetul kayam juga jadi ngajak sila tahu ke Siti Nol ini kita bertanya soalan tadi. Terima kasih. Cikgu saya kata sejarah sambutan Hari Gawai ini bermula pada 1 Jun 1965. Gawai memang sudah disambut dari dulu lagi, tapi untuk mendapat persetujuan untuk merayakannya daripada Kerajaan Negeri Sarawak itu masih belum rasmi. Masih belum rasmi. Jadi sejarah ini di mana kita masih sebelum rasmi 64 untuk merupakan gawai pertama yang Kerajaan Negeri Sarawak menggunakan masyarakat Iban menyambut. Tapi setelah pada 1 Jun 1965 Kerajaan Negeri Sarawak telah mengumumkan bahawa 1 Jun bermula setiap 1 Jun perayaan Hari Gawai akan disambut. Pergawai ini seperti yang kita tahu tanda kesyukuran selepas musim menuai atau dan sebagai tanda persediaan untuk musim menanam padi. Itu saja. Okey, saya nak betulkan tadi lah apa yang sila translatekan. Sebenarnya untuk Hari Gawai ini tadi ianya sudah rasmi. Yang rasminya adalah di mana perayaan Hari Gawai itu tadi seperti yang sila kongsikan tadi lah tadi iaitu 1 Jun 1965. Maksudnya perayaan Hari Gawai tersebut sudah diwartakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak pada ketika itu iaitu 1 Jun 1965. Jadi maka secara rasmilah pada ketika itu sehingga kini perayaan itu dirayakan tiap tahun, terutamanya kalender di negeri Sarawak. Mungkin di Semenanjung kalender itu tidak bertanda merah pada 1 Jun. Ya, kecuali kalender itu bertanda merahnya adalah di negeri Sarawak. Maksudnya merupakan cuti. Kalau di Semenanjung saya rasa mungkin 1 Jun itu tak cuti kot. Kalau di Sarawak 1 Jun adalah cuti. Semua untuk daerah-daerah yang tinggal di negeri Sarawak. Jadi pembetulan tadi adalah rasmi lah sehingga kini setelah 1 Jun 1965. Maknanya Kerajaan Negeri Sarawak sudah mewartakan sepenuhnya dijadikan sebagai perayaan Gawai. Okey, terima kasih.
Baiklah Cikgu, kita beralih kepada soalan seterusnya. Soalan saya, apakah proses yang berlaku sepanjang perayaan Hari Gawai berlangsung? Maksudnya proses pada hari tersebut pada 1 Jun itu. Okey, baik. Pada 1 Jun tu, apa proses dia? Apa aktiviti yang dilaksanakan pada 1 Jun? Okey, jadi Maya 1 Jun tu tadi, sebenarnya 1 Jun tu tadi, segi bisik program dekat di atur. Jadi program menyambut 1 Jun tadi sudah bermula penghujung bulan Mei. Ianya kena 31 hari bulan. Jadi Maya 31 hari bulan tu tadi, lebih lagi Nina aku dekat fungsi ke bak rumah panyai bak kumpu, bak menua kumpu. Jadi Maya 31 Jun tu tadi, ianya dini hari, awal pagi, kena jam pukul 5 pagi. Mayanya semua orang rumah panyai kumu daning. Lalu tidak ya dekat bertebak kawek, lalu kawek, mangkuk kawek ni tadi, tidak yang nana ke, ngangau ke ketara mengikuti kita kat Tuhan, ngangau ke ketara, ngena kawek, nana ke bermula minyak hari gawai kita kena 31 hari bulan tadi. Dekat gawainya 1 hari bulan, jadi berancau pagi bunyi ke kami ban tadi, kena 31 hari bulan, berancau pagi. Jadi sepanjang-panjang start hari 31 awal pagi, 31 hari bulan tadi, kami dekat lebih kawat, nangau perkara kami, lalu Maya nyak megah, inilah aku dekat kongsi ke rumah panjai kami tadi, kami dekat berancau tikai. Jadi tiap-tiap pintu rumah panjai tadi, tidak yang berancau tikai, tidak ya apa, ruai, hias ruai tidak ya. Lalu berkangau-kangau banyak. Berkangau-kangau agak setiap ilik, setiap ulu. Berkangau ke ngiruk. Kan rumah agak ruai-ruai sikut-sikut dah tarik. Maya dah tarik. Maya pagi 31 tau. Terlebih lagi pada jam 5.30 pukul 6 piak ni. Kan kurang lebih sejam piak. Program awal pagi. Bunyi korang, dekumai orang berancau pagi. Berancau tikai pagi. Jadi sudah berancau tikai tu tadi, dia rumah panjai tu tadi dekat dia ke pintu utai. Jadi bunyi ke kita tadi tidak ya dekat munuh manuak, munuh utai kesitiknya, jadi macam-macam lah. Kawak sila untuk menyebut kesitiknya. Jadi disebut now. Jadi munuh manuak, munuh utai kesitiknya, macam-macam lah. Ngintu lauk, ngintu pemakai, laban dekat nyusun piring, apa semua ni. Dekatnya dia ke nyambut 1 hari bulan, kena malam lagi. Nyakti ya. Jadi sudah sila yang ngintu tadi, sudah hari ni tadi, belah lemai, 31 hari bulan. Jadi main program, laban sebenarnya tadi, tidak ya sudah meeting. Udah bawum nama program. Jadi ngalih kelemai tadi macam-macam lah. Bisa aktiviti tukar nikah, bisa aktiviti berkaraoke, main lemai tadi. Just happening. Jadi bakal biasa meh adat orang Iban tadi. Ngalih pintu batak tiap tidak ya tu bisa kuliah tadi. Kenyaknya bisa kita udah jariang pemaya 31 hari bulan yang bak ruai tadi. Ia kena nakal. Ya seperti tadi. Jadi sebelah malamnya, malam 31 hari bulan tadi, start dari pukul 7 sampai nanti pukul 12, macam-macam program dekat disediakan. Bisa macam-macam paket belagu, tapi kemarin kita paket karaoke, paket najat, paket anamit, macam-macam lah, paket kuman ngeklih. Nama kebuah Maya nyambut nama kebuah di programnya di itu Maya 31 hari bulan tadi kena ngantik jam nyambut 1 Jun tadi. Jadi main 1 Jun tadi. Jadi sampai sudah programnya sudah habis, buka semak jam pukul 12, yang hari lagi 1 Jun. Jadi Maya nyak meh
semua rumah panjai itu tadi bergempur. Dan macam je cara leban titik-titik rumah panjai nak sama. Kadang-kadang titik rumah panjai itu tidak ya nyambut 1 bulan tadi tengah malam pukul 12 sebenarnya berkali 1 bulan tidak ya dekat Bengkuru buat titik rumah panjai. Bisa megah rumah panjai orang tidak ya bergempur nitiah ke pintu tiap-tiap pintu. Jadi mayanya bantai magam kita ke dempak. Bantai magam. Jadi mayanya ameh program makan diri sebelia. Dia magam kelasnya air pengayu kurang membuat air pengayu. Kena jam pukul 12 malam tadi kali harga 1 jam. Jadi apabila jam sudah tuntun pukul 12 dia kami iban tadi lalu ngangkat ke gelas lalu membuat banyak kalau intinya kita oh ha 3 kali dia kita bersamping berau kita nama seperti kita yang buat tahun baru kita leban tahun Dayak tadi nyak dikumai orang tahun baru orang Iban tahun baru orang Dayak nyak dikumai ni tadi. Jadi orang Iban lain, jadi tidak Cina tu lain juga, jadi tidak lewat tu lain juga, nanti tidak yang kumai tahun baru tidak. Jadi orang Iban 1 Jun, nyak di kumai tahun baru kami, orang Dayak. Jadi sudah niru ni tadi, so program ni tadi, sudah niru air Melayu ceritanya tadi, air kuat. Jadi macam-macam program modenya, ya kenakal, bergagai berbutik, dan di rumah. Ini kena nakal di luar. Jadi jangan antara program maya 1 bulan. Jadi ngalih pagi 1 bulan, nanti bak menunggu kami maya kena jam pukul 8 kami dekat bersemayang. Bersemayang nintiang pintu. Nintiang pintu-pintu. Jadi pintu-pintu bak ruai tadi bersemayang. Jadi bersemayang mayanya itu pintu-pintu. Nyak program ke maya 1 bulan aja. Artinya program itu start hari 31, hari berancau pagi 1 sampai kelemai 1 hari bulan. Habis semayang. Lalu terus sambung ke malam sitik-sitik rumah panjangnya bisik program juga. 1 hari bulan tadi malam 1 hari bulan. Macam-macam paket dia nyambung ke paket kejauh habis kena 31 hari bulan. Jadi sampai 2 hari bulan titik rumah panjainya bisa niri keranyai pagi 2 hari bulan keranyainya di tumbang. Jadi pemudah keranyainya sudah ditumbang tadi. So nada gimana? Program gawai nya tadi sudah habis ni kena 1 hari bulan. Tayang ia ke penghujung yang mat menyik daripada punya tadi ianya last kali kumai orang gawai ngil yang budaya. Jadi ngajak ke dekat dikongsi satu dengan kita lagi sila translate dengan kita semua. Okey, ngajak terima kasih. Okey, cikgu saya kata pada 31 awal pagi pukul 5.30 ke 6.30 tu berancau tikai. Berancau tikai itu merupakan kita bentangkan tikai di ruai itu kan macam kita tahu tapi rumah lah ruai yang keluar daripada ruang tamu terus nampak ruai. Kalau rumah panjang nanti saya kamu orang macam mana bentuk ruai itu. Lepas tu kita buat semua persediaan, kita keluarkan makanan ke ruai, buat hiasan di ruai pada awal pagi tu. Lepas tu buat persediaan untuk malam, sediakan apa jenis makanan, bunuh ayam, bunuh yang apa tu, satu lagi memang kena sebagai untuk persiapan pada waktu malam. Beralih pada waktu malam, bermula dari pukul 7, pukul 12 malam tu ada aktiviti yang akan dilaksanakan. Berkaraoke, apa-apa aktiviti yang dicadangkan oleh rumah panjang. Pada pukul 12 malam, mau masuk pada 1 Jun, ada orang akan minum air pengayu. Air pengayu tu adalah air tua yang sikit tu. Sebelum minum kita akan sebut
sebagai masa minum tu kita boleh berdoa sebagai minta berkat daripada Tuhan, tu dewa, Tuhan kami lah. Minta berkat kepada mereka supaya mendapat berkat sepanjang menyadakan hari gawai pada masa akan datang. Selepas tu kita buat, lepas minum air penayu itu ada kita akan datang ke ruai-ruai setiap rumah panjang itu mengikut tempat lah. Ada rumah panjang, orang akan berada di satu tempat saja. Tapi ada juga rumah panjang. Kalau kat rumah panjang nenek saya lah, tapi saya jarang lah pergi sana. Macam tu yang Cikgu kata yang pergi depi ruai setiap pintu tu macam tu. Lepas tu yang tahan dia boleh sampai pagi tu, sampai awal pagi. Tapi kalau yang tidak tahan boleh tidur lah masa tu. Banyak juga aktiviti yang boleh mereka buat sepanjang malam tu. Lepas tu sambung pada satu pagi mengikut cikgu tadi, diorang rumah panjang orang akan berdoa selamat macam tu, berdoa tanda kesyukuran untuk setiap bilik lah, ruai ke ruai, diorang berdoa sebagai tanda kesyukuran, berterima kasih apa semua lah. Lepas tu akan bersambung kepada malam lah, untuk ada yang sampai malam mengikut perancangan rumah panjang tu, apa diorang buat dalam perancangan aktiviti mereka sepanjang hari gawai. Okay, sampailah ke penutup gawai itu giling bidai tadi. Sampai itulah, itu baru penutup dia. Okay, saya serahkan pada yang seterusnya. Okey, cikgu. Untuk soalan seterusnya, apakah aktiviti yang dilakukan beramai-ramai semasa perayaan Iban? Okey. Terima kasih Nur Fati. Terima kasih. Nama aktiviti beramai-ramai semasa hari gawai tadi. Jadi nak jauh kena bunyi ke daripada kata tadi antara aktiviti yang tadi. Tapi aktiviti ke paling utama, lebih lagi kemuncak hari gawai tadi dekat cikgu penjelas lagi ianya kena menyambut 1 Jun saudara. Jadi mayang tu tadi semua tiap-tiap pintu bak rumah panjai tu tadi gempuro bak sitik ruai ke rumah panjai. Tahu ke ni rumah panjai sitik-sitik kadang-kadang nak agak gempuro bak sitik tu bak di tiang pintu rumah panjai tertentu. So sudah yang berkumpul lah. So dekat dekat berdurai ke berkumpul bak sitik ruai ke rumah. Dan lebih lagi dekat menyambut kemuncak 1 Jun tadi. Jadi mayangnya tadi kami berkumpul, lalu kami megak bersemayang, tahu nanti bakal orang ke Pemirian ke pengawal orang, memang adat Iban lama. Jadi nyaknya antara aktiviti ke digagak, mesti 2 aktiviti digagak kami nyambut. Aktiviti utama tersebut gawai tadi kemuncak ianya tengah malam 31 bulan sebedau ngalih 1 bulan. Jadi bergempuro ke semayang atau ke miring. Banyak antara aktiviti ke paling kemuncak digagak. Jadi mayanya bisa orang ke bersemayang, bisa orang ke miring. Jadi kudah berpengawak yang tadi. So ngiruak orang berpakai ketai nama kita patut di nah semayang tadi. Hanya antara aktiviti kemuncak tadi. So terlebih harinya tadi sebedau atau selepas 1 bulan tadi udah aku nerang kena tadi no aktiviti tadi. Tahu? Jadi kemuncak aktiviti tadi ianya bersemayang atau ke miring, gempuro bak sitik rumah panjai atau ke bersitik rumah panjai bak sitik ruai ianya bak ruai rumah. Tahu ke tiang pintu tadi. Tidak ada bilik berkumpul nikiah ke nikian maksudnya tadi duduk bak ruai Dreampo. Jadi belak sampai Dreampo tengah malam tadi. Sampai Dreampo dekat nyambut hari
gawai. So nyaman cara aktiviti kemuncak. Bukan cara bisik. Aku dah fungsi ini. Kau dah non. Pasti terima kasih. Okey, cikgu saya kata ada tiga kemuncak lah yang proses tu. Aktiviti kemuncak yang biasa dilaksanakan adalah berdoa, sembahyang tu adalah berdoa, dan upacara miring. Upacara miring ni untuk orang yang masih mengikut adat lama, tapi untuk yang upacara sembahyang tu memang orang yang dah untuk orang Kristian. Ini adalah acara kemuncak lah untuk setiap rumah panjang. Diorang mungkin akan berdoa di depan di tempat ruai rumah ataupun di depan ruai dari pintu ke pintu. Itu biasanya akan dilakukan di rumah panjang. Okey. Kita akan teruskan soalan seterusnya. Soalan seterusnya apakah nama pakaian yang dikenakan pada hari perayaan Iban? Okey, terima kasih Nopalita. Betul lah. Terima kasih Nol. Jadi beranau tentang baju atau pakaian dikena maya hari gawai tadi. Jadi bisik dua lebas ya. Jadi lebas pertama ya, orang Iban dekat nak ke baju sebagai baju yang adat orang Iban, utamanya tidak yang berkena ke baju kebat, baju tenun, digagak, bercorak, ukiran, macam-macamnya tadi baju tadi. Terlebih lagi di kumai kita baju burung. Baju ngepan Iban, lelaki kena baju burung, tino kena ngepan Iban. Jadi udiahlah sila berkongsi ke gambar yang ada kita ni di kemarin nama-nama baju ni tadi. Jadi ente orang Iban tu tadi tidak ya berkena ke lelanjang macam-macam kita kena tidak ya bersirat ya tadi. Macam-macam tadi kena sudah ya. Kena tupi lelanjang bunyi korang itu bisa tanduk burung ya. Burung tadi. Ada kemarin burung penyalang punya tadi. Jadi masih tak kena tadi macam-macam tanguk dia kena tidak ya. Macam-macam tanguk kena macam-macam saya dipakai sudah kena. Lebih lagi maya itu hari gawai. Dan tajak pihak dia tu yang udah beralih sebagai zaman moden. Nak semestinya maya hari gawai tu tadi semua orang Iban berkena ke pakaian adat orang Iban. Ninah lelaki kena lelanjang, bersirat, ino kena bertanguk atau ngepan Iban ino. Nak semestinya ada tau. Kalau utai ni dah makin moden juga. Yang nak juga diwajib kenaknya utiah ke rumah panyai sita-sita. Nanti dalam awam rumah panyai, nanti rumah panyai yang ada tiap-tiap pintu kita gawai kawan tu mesti berkena ke baju Iban kita. Lelaki bersirat, tino kena baju ino. Kena bertanguk korang. Dan kena ngepan Iban ino. Jadi setiap itu mesti bisa. Hanya bunyi kekuatan tadi. Mesti ke atur buat rumah panyai siti-siti. Nak semesti ditekankan. Mesti kena pakaian Iban. Nak. Lepas lepas Datuk semakin moden. Corak baju Iban pun. Bakal ala-ala batik kita yang cari pun. Bisa ngambil design ukiran baju Iban. Hanya pun tahu diguna megak maya hari pesta gawai. Nak semestinya wajib bersirat untuk lelaki induk pun wajib nak baju ngepan induk nak semestinya. Jadi Datuk lebih moden lagi nak baju kurung Iban. Baju kurung Iban. Bisa megak didesain dengan ukiran Iban. Maka lelaki nak baju batik. Di kemarin baju batik tetapi ukiran dia, coraknya ala-ala tenun orang Iban.
Itu pun boleh diguna juga masa perayaan. Jadi ngajak ni cakap dikongsi ko tentang baju tu tadi. Baju tu tadi bak hari gawai kami ban nadailah tu nak diwajibkan berkenak-kenak sayang menitih atau bak sitik-sitik rumah panjai ni. Dan tajak pihak sepatutnya kami ban mesti ngenaknya ni. Yang nak semua jak setiap pintu rumah panjai bisa ngepan iban ke cukupnya. Terbang secukupnya. Ya, ini terus. Jadi ngajak, terima kasih. Kita kongsiku tentang baju dikenak ni hari gawai. Okey, Cikgu saya kata pakaian yang biasa digunakan pada hari gawai. Kalau dululah untuk lelaki baju burung, untuk perempuan ngepan iban. Nanti saya akan stress untuk korang macam mana bentuk baju burung tu dan macam mana ngepan iban. Okey, tapi buat masa sekarang zaman sudah moden, orang iban tidaklah yang semua pakai baju burung atau ngepan itu untuk perayaan. Dia orang ada buat baju yang ada corak kain, corak iban sendiri, macam buat baju kurung lah biasanya, buat dress, buat untuk baju lelaki dia orang pakai baju batik. Tapi juga Cikgu setuju kata tidak semuanya, tapi ikutlah macam mana rumah panjang itu mencadangkan apa pakaian yang patut digunakan pada musim perayaan. Tapi buat masa sekarang tidak semualah dapat memiliki baju ngepan dan baju burung itu sebab dia agak mahal. Memang masyarakat Iban guna ngepan dan baju burung untuk perayaan Hari Gawai. Itu saja. Okey, Cikgu. Selesainya temu bual kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menjadi responden kita orang untuk subjek ini. Kami memilih bahasa Iban sebab mungkin lebih senang sikit sebab dia lebih kurang dalam bahasa Melayu. Lagipun saya boleh juga tolong kawan saya translate. Terima kasih Cikgu kerana sangat sudi. Lain kali kalau ada rezeki kita berjumpa lagi lah untuk interview yang akan datang atau temu bual yang lain. Terima kasih Cikgu. Okey sila, sekejap sila. Saya nak bagi tahulah untuk makluman pelajar-pelajar di Semenanjung, sebenarnya perayaan Hari Gawai pun ada juga saudara-saudara di Semenanjung tu pun ada meraihkan juga. Sebab kenapa? Ada juga orang Dayak kita, orang Iban kita kahwin dengan orang yang di Semenanjung. Contohnya saya ambil sendirilah. Cousin saya, anak sebelah aunty, bilik sebelah. Dia kahwin dengan orang Johor. Jadi masa time gawai dulu, belum pandemik sekarang ni lah, lalulah dia orang balik musim gawai. Jadi sebenarnya perayaan gawai ini dirayakan oleh berbagai-bagai bangsa. Contohnya kita orang Iban pun ada kahwin dengan orang Melayu di Semenanjung. Cikgu ambil contoh dekat sangat. Cousin cikgu dia kahwin dengan orang Johor. So time gawai tu orang datanglah ke rumah panjang kita. So jangan segan dan apa, kita tahu adat, tata cara dan sebagainya, menghormati sesama sendiri. Itulah culture di Sarawak. Melayu, Cina, Iban, apa-apa bangsa macam satu keluarga, understanding, dan kita pun memahami apa yang haram pada kaum ini, yang haram pada kaum ini dan sebagainya. So di situlah kita saling memahamilah. Bukan apa saya katakan sedemikian sebab saya pun ada keluarga Melayu. Untuk makluman, saya pun ada keluarga Melayu di Johor. Sebab saya punya cousin kahwin dengan orang Johor. Itulah. Jadi so baguslah kamu berkawan dan sebagainya di situlah tanpa mengira bangsa dan sebagainya. We are Malaysian. Okay. Baik, itu saja. Terima kasih kerana menjemput saya. Sebenarnya sibuk juga hari ini, tetapi memandangkan
Sila adalah bekas pelajar cikgu, so cikgu pun faham juga. Cikgu pun pernah juga menjadi seorang pelajar suatu ketika dahulu apabila nak buat projek itu ini dan sebagainya, kita memerlukan responden untuk mendapatkan markah dan sebagainya. So tak apalah, saya sudi bekerjasama walaupun di hujung-hujung tahun ini banyak kerja yang nak diselesaikan di sekolah. So tak apa, cikgu sentiasa memberi sokongan anda kepada anda semua. Terima kasih semua. Itu saja. Terima kasih cikgu. Okey, sebelum tu cikgu kita boleh buat sesi penggambaran ke cikgu? Boleh. Siapa boleh tolong print screen? Noli. Sebab Noli, okey. Orang lain tak buka kamera ke Noli seorang je? Ada buka. Semua Tapi buka medium Noli. lain. Semua Kalau buka ke? Fadli tolong print screen sebab dengan saya tak nampak semua orang, saya nampak saya saja. Okey. 1, 2, 3. Hang. Dah. Okey. Dah. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Thank you. Terima kasih. Bye semua. Bye cikgu. Okay, belajar aja semua ya. Cikgu doakan. Okey cikgu. Ni. Apa? Lepas tu kita nak apa? Nak semak perkataan tu bila? Tunggu saya buat transkrip dulu boleh? Boleh. Tak, Sheila nak buat seorang ke? Tak apa. Nanti korang tak tahu apa dia suruh. Betul. Ada rujukan perkataannya. Sheila, ni kita soalan kita kan semua dah ditanya macam dah banyak ke isi. Lepas tu nanti nak tanya lagi ke dekat cikgu tu? Kita Yang yang kita besok tanya. kita tanya Dia 5 tanya soalan sikit tu. sajalah kat cikgu tu, 5 soalan ke macam tu. 5 soalan ke 4 soalan macam tu saja. Sebab masa tu cikgu Kita buat sebab dia ada kerja selepas jam lebih. Boleh? Kita tanya Cikgu sikit. aku dah janjikan dengan dia. Sebab nanti kita ada